Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halukum, kabar tuan-tuan? Alhamdulillah bi khair. Bikhair. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan Okey baik, hari ni kita sambung lagi tuan. Ayat kita nak habiskan ayat yang kelima ni. Cuba kita tengok pada yang sesi yang lepas tuan-tuan, kita ada sentuh dua benda. Dua perkara yang mungkin barulah sedikit. Yang pertama tuan-tuan, yang kita jumpa berkenaan dengan waw hal. Apa makna waw hal? Apa maksud hal tuan-tuan? Waw lah, tak perlu terjemah. Hal? Keadaan. Menerangkan keadaan. Ada hal wal hal. Jadinya tuan-tuan, waw hal, dia hal lah daripada perkataan hal yang kita dah pernah belajar tu, nak menerangkan keadaan. Nak menerangkan keadaan. Cumanya bila dia nak menerangkan keadaan tuan-tuan, dia datang dalam bentuk ayat. Dia datang dalam bentuk ayat. Dulu kita belajar hal tuan-tuan, dia menerangkan dalam bentuk patah je perkataan kan. Dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan marah, sepatah aja marah, tersenyum. Tapi boleh juga dalam bahasa Arab ni, kalau kita nak menerangkan keadaan tu dalam bentuk ayat, dan biasanya dia akan disengkang oleh waw hal. Sebelum diletakkan ayat, dia akan letakkan waw hal. Okey. Jadinya kita boleh ambil tuan-tuan, bila kita berjumpa dengan waw haliyah. Waw haliyah, kita tahu selepasnya mestilah apa? Mestilah jumlah, mestilah ada ayat. Dia memang duduk kat tengah-tengah tuan-tuan, tapi kita kena anggap ada ayat yang baru selepasnya. Okey, tak kisahlah sama ada jumlah ismiyah, Pilih. ataupun satu lagi fi'liyah. Dia sama ada dua benda ni tuan-tuan. Syibih jumlah boleh ke ada, syibih jumlah tak ada. Dia sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jadi kita tengoklah selepas waw tu, kalau ada isim tuan-tuan. Contoh macam kita jumpa dekat ayat nombor 4 tu, waw hasir. Selepas waw tu ada huwa. Ada huwa tuan-tuan. Jadi dia akan jadi jumlah ismiyah lah. Kalau selepasnya ada fi'il, maka terus dia akan jadi jumlah fi'liyah. Dan kita akan tengok, kita akan dapati dekat terjemahan Al-Quran, dia tidak pakai terjemahan dan. Itu memang bukan waw hal. Dia pakai terjemahan apa tuan-tuan? Sedangkan. Padahal. Wal hal. Wal hal. Sementara. Ketika sementara. Dalam keadaan pun boleh. Jadi macam-macam terjemahan lah tuan-tuan jumpa dalam Quran. Tapi semua memberi makna yang lebih kurang sahaja.
dalam keadaan. Dan macam mana kita nak bezakan antara waw hal dengan waw ataf? Macam mana nak bezakan waw dan dengan waw ni? Kalau Nakirah. tak nak tengok terjemahan tuan-tuan, kalau tak nak tengok terjemahan macam mana? Nakirah. Ada cara ke? Sifat musyabahah. Nakirah Ustaz. Dia ada ni. Dia ada satu dalam bentuk ayat, yang satu lagi dia Musyabahah. Musyabahah. Musyabbah. Oh, yang tu yang tuan-tuan cakap pada hasir ke? Ha. Ya, ya. Oh, yang hasir. Yang ni kita nak ni macam mana nak bezakan waw. Oh, Waw dan dengan waw hal. Tanpa Oh. melihat terjemahan. Boleh tak? Agak-agak ni. domer. Hmm? Kalau selepasnya domer. Kalau selepasnya dhamir, boleh juga kata. Sebab Wah, kebanyakannya macam tu. Dalam Quran tuan-tuan akan nampak hujung-hujung ayat dia ada waw, kemudian ada dhamir. Yang tu boleh kata waw hal. Tapi sebenarnya tuan-tuan dia tidak ada apa-apa tanda sangat. Waw hal ni tuan-tuan, waw hal ni dia macam mana nak cam dia memang tak ada tanda. Jadinya macam mana kita nak tahu? Tuan-tuan cubalah masukkan dengan terjemahan. Kalaulah waw tu dia boleh masuk dengan mana-mana terjemahan dekat sini, ayat tu boleh diterjemahkan dengan waw hal ni, maka yang tu adalah waw hal. Jadi tuan-tuan dia memang tidak ada tanda. Kalau kita nak kata tanda dia tuan-tuan, kalau selepas waw hal dia mesti ayat je. Kalau selepas waw ataf dia tak boleh ayat. Tu silap sikit. Sebenarnya waw ataf tuan-tuan dia boleh juga ayat. Selepas waw ataf pun boleh juga ayat, selepas waw hal pun boleh ayat. Jadi tuan-tuan dia macam tak ada nampak perbezaan dia. Tak ada cara nak kenal dia macam tu. Tuan-tuan agak nampak macam kan tu sesuai, ketika tu sesuai, maka yang tu adalah waw hal. Kalau kita cuba masukkan terjemahan dan tak sesuai tuan-tuan, maka yang tu adalah waw ataf biasa je. Okey, yang tu cara dia. Okey, kemudian tuan-tuan kita ada belajar tentang apa? Mamnu' minas saraf. Ni boleh siapa Dam? Boleh Ustaz. Dam Assalamualaikum. Apa maksud mamnu' minas saraf? MMS. Mamnu' apa maksud mamnu' tuan-tuan? Dilarang. 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 Dilarang min Daripada berubah. kenapa ada bunyi macam macam tu Saya ingat saya Ustaz punya punya suara je. pun sangkut-sangkut Ustaz. Oh, saya punya Kadang-kadang Ustaz macam frozen. Sikit Betul. je lah, sikit. Oh, ya ke? Masih boleh dengar lah. Dia tak smooth lah Ustaz. Ya. Tak macam dia. Boleh dengar insyaAllah. Tu bunyi berdesir. Tu satu lagi bunyi berdesir. Tapi daripada saya ke bunyi berdesir? Ya Ustaz, daripada Ustaz. Saya okey je. Cuba Ustaz mute-kan semua tengok macam mana. Cuba saya try. Kalau dengar juga mana saya dia tu. Test. Oh, tak ada. Bukan dah tu. Bukan Okey. Ustaz punya lah. Bukan Ustaz Buya. Okey. Kita sambung tuan-tuan. MMS, mamnu' minas saraf. Mamnu' maksudnya dilarang, dan min daripada sarf, 3 benda. Dia dilarang daripada buat 3 benda. Yang pertamanya tuan-tuan apa dia? Tak ada Tak boleh alif tanwin. lam. Tak ada alif lam. Yang keduanya tak ada tanwin. Yang ketiganya tak boleh nak baris bawah. Okey, tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, dan tak boleh nak baris bawah. 3 benda ni tuan-tuan, yang ni dalam bahasa Arab kita panggil sarf. Bermakna ada isim yang dikategorikan sebagai mamnu' minas saraf ni langsung tak boleh terima 3 benda ni. Dan kategorinya banyak. Bentuk dia ada macam-macam tuan-tuan yang kita tengok dekat buku kuning tu. Okey.
Tetapi yang kita jumpa hari itu salah satu daripada bentuk dia iaitu sirah muntahal jumu' ataupun sirah muntahal jama' yang memberi makna macam mana tuan-tuan? Apa makna sirah muntahal jumu'? Bentuk-bentuk jamak taksir yang dia panjang-panjang tuan-tuan. Bentuk jamak taksir yang ada alif. Biasa kalau jamak taksir tu panjang tuan-tuan, dia akan ada alif. Okey? Dan tuan-tuan, selepas alif tu dia mesti ada 2 ataupun 3 perkataan. Yang tu je lah dia punya syarat dia. Dia bukan semua jamak taksir. Dia jamak taksir yang ada alif dan selepas alif tu ada 2 ataupun 3 perkataan. Huruf Ustaz. Okey? Huruf kan Ustaz? 3 huruf, 3 perkataan pula. Perkataan banyak sangat 3 huruf. 3 huruf. Kalau 2 huruf tuan-tuan, contohnya macam apa? 2 huruf contohnya madaris. Ni jamak taksir kepada madrasah. Madaris. Okey? Cuba tuan-tuan ada Quran kan? Cuba kita tengok tuan-tuan surah Al-Ghasyiyah, sebab saya jumpa hari tu. Saya teringat surah Al-Ghasyiyah banyak jamak taksir yang bentuk macam ni. Ada beberapa lah. Cuba tuan-tuan buka surah Al-Ghasyiyah, muka surat 592. Ayat Ustaz? 592. Surah keberapa tu Ustaz? Ayat dia. Surah keberapa? Surah 88. Dia juzuk amma lah belakang. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat ayat yang saya jumpa ni, dekat ayat 15 dengan ayat 16. Ayat 15 dengan ayat 16. Tuan-tuan tengok apa perkataan dia yang tak ada alif lam dengan tanwin. Apa dia? Ada? Namariku. Namariku. Namarik. Namarik. Nampak tuan-tuan? Dia jamak taksir ni. Kalau tengok terjemahan, apa maksud namarik? Dan bantal. 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 Bantal lah. Banyak bantal. Tapi tuan-tuan tengok selepas dia apa? Masfufatun. Masfufatun. Dia sebenarnya terjemahan dia tu adalah secara ringkasnya kita katakan mausuf sifat. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun rapi. Yang tersusun rapi. Tapi tuan-tuan, kita tengok ada yang macam nampak kurang sama sikit, iaitu apa? Masfufah ada tanwin, namariq tak ada? Tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Sebab dia mamnu' minas saraf. Dia mamnu' minas saraf kerana jamak taksir yang ada alif kat tengah dia. Selepas alif ada 2 huruf. Lagi satu apa dia? Ayat 16 dia bagi apa? Zarabi. Zarabi. Apa maksud zarabi? Permaidani. Pun tak ada juga alif lam dengan tanwin. Jadi kalau tuan-tuan tengok zarabi tu, biasa isim yang tak ada alif lam dengan tanwin dia nak apa? Mudhaf kan? Biasa nak mudhaf. Cuba tuan-tuan tengok selepas dia betul tak mudhafun ilaih? Tak. Tidak. Baris Tidak. depan. Mudhafun ilaih mesti berbaris bawah. Tapi tuan-tuan tengok dia tak baris bawah. Jadi dia ni tak ada alif lam dengan tanwin tanpa sebab. Dia bukan sebab nak bersandar ke apa, dia memang dah jenis macam ni, tak boleh alif lam dengan tanwin. MMS. Jadi macam tu lah cara nak cam dia tuan-tuan. Macam tu cara nak cam dia dalam Quran. Walaupun kita tak ingat lah bentuk-bentuk mamnu' minas saraf ni, tapi tengok macam ni lah. Jumpa isim-isim yang tak ada alif lam dengan tanwin, tapi dia bukan nak bersandar. Tak nampak gaya nak bersandar pun. Maksudnya yang tu adalah mamnu' minas saraf. Okey. Ni semua contoh untuk jamak taksir yang selepas alif ada 2 huruf. Lagi satu tuan-tuan, jamak taksir yang selepas alif ada berapa? 3 huruf. Okey, ni saya padam.
Contoh yang kita jumpa dalam surah Al-Mulk adalah apa? Ustaz, minta maaf je. Ya. Adakah kaedahnya selepas mamnu minas soraf ni akan ada sifat? Selepas mamnu minas saraf? Ada sifat. Tidak, tak semestinya. Oh, tak semestinya. Okey. Yang tu contoh dalam ni je. Dalam Al-Ghashiyah je. Okey. Alright. Macam Macam dalam surah Al-Mulk tak ada pun sifat. ya. Bimasabih yang ada je sifat, dia tak ada apa, jadi mausuf. Jadi ikut keadaan dia lah. Dia tak ada tanda tu. Asalnya tuan-tuan misbah. Misbah, tapi bila jamak kita sebut masabih. Masabih. Tuan-tuan, misbah ni mamnu' minas saraf tak? Ya. Dalil. Misbah tak? Tak. Tu dia punya ragam dia. Alif dua, lepas alif Dia dua. kalau bilangan 1, bilangan 2, dia boleh alif lam, boleh tanwin. Tapi bila jamak taksir yang ada alif. Dia ada alif kat sini dan selepasnya 3 huruf. 3 huruf tu tengah-tengah dia mesti baris mati. Dia detail sikit. 3 huruf selepas alif tu tengah-tengah dia mesti baris mati, barulah dikategorikan sebagai MMS. Oh, okey. Contoh dekat dalam surah apa? Ada Allah sebut perkataan asabi'. Asabi' ni maksudnya jari-jari. Ni kisah Nabi Nuh agak. Asabi'. Kalau satu sahaja jari, kita akan sebut usbu'. Satu jari. Tapi kalau 2 jari, yang tu pun bukan mamnu' minas saraf. Usbu'un, usbu'an, usbu'in, al-usbu'. Boleh alif lam tanwin. Tapi bila dia jadi jamak dan kita nampak tuan-tuan dia ada alif, selepas alif ada 3 huruf. 3 huruf tu di tengah-tengahnya ada baris mati. Jadi mamnu' minas saraf. Okey? Jari-jari. Masabih, apa maksud masabih? Lampu ataupun bintang. Bintang. Lampu ataupun bintang. Sebab kalau luar pada Quran, misbah memang orang sebut lampu tuan-tuan. Misbah ni lampu sebenarnya. Bintang sebenarnya dalam bahasa Arab ni ada istilah dia tersendiri. Macam buruj, nujum, tu bintang lah. Kaukab. Kan Nabi Yusuf dia inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. 11 bintang. Okey. Jadi yang ni lah, kita kenal yang ni dululah tuan-tuan. Yang lain-lain tu kalau kita jumpa nanti kita bincang. Okey, tuan-tuan ada apa-apa soalan tak yang dekat sini? Okey, selesai Kita sambung, jom. Surah Al-Mulk. Mamnu' minas saraf, dia boleh baris depan, dia boleh baris atas, tapi dia tak boleh baris bawah. Jadi macam mana dia nak baris bawah tuan-tuan? Jadi atas. Dia akan pinjam yang baris atas. Jadi kalau kita tengok pada masabih tu yang kita jumpa hari tu, masabih ulama akan kata dia adalah isim yang berbaris bawah. Kenapa baris bawah? Punca dia haruf jar. Dan tanda dia baris bawah adalah baris fathah. Baris atas. Kerana apa? Kerana dia adalah mamnu' minas saraf. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat diagram warna purple A tu, dekat bahagian isim majrur, ada satu tanda yang dinamakan fathah. Kata majrur bawah, tapi dia punya tanda dia fathah. Yang ni pening kepala sikit kalau siapa tak belajar. Jadi tuan-tuan, majrur baris bawah, tandanya fathah, yang tu hanya terpakai pada mamnu' minas saraf sahaja. Tu keadaan dia, tu tempat dia. Okey, kita sambung tuan-tuan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih.
Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang paling dekat ataupun paling rendah bimasabih dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha, berapa perkataan? 3. Waja'al. Wa ja'alna Ha. ha. Okey, wa ja'alnaha. Okey tuan-tuan, yang pertamanya yang ni adalah waw ataf. Dia menyambung ayat lah kat tengah-tengah. Ja'alna. Ja'alna tuan-tuan, yang ni adalah isim ke fi'il? Fi'il madhi. Sebab ada na di hujung sebelum dia baris sukun. Ni bentuk dia samalah macam dekat kuning A. Dhamir dia apa? Nahnu. Dhamir nahnu. Automatik nahnu terus akan jadi Fa'il. fa'il. Okay, fi'il ada, fa'il ada. Apa maksud ja'alna? Kami telah jadikan. Dan kami telah menjadikan apa? Rujuman. Nya. Itu soalan maf'ulun bih, menjadikannya. Jadi yang ni akan jadi apa tuan-tuan dhamir ni? MD. MB, maf'ulun bih. Alasan dia dalam kaedah buzar ni, dhamir melekat dengan Fail. fi'il. Okay, wa ja'alnaha, dan kami telah menjadikannya. Nya ni seorang perempuan ni siapa tuan-tuan? Masabih. Masabih. Tapi masabih tu berapa bilangan? Jamak. Jamak tuan-tuan. Kenapa tak selari? Dia mu'annas mufrad Dia muannas mufrad. Ingat lagi tuan-tuan? Yang ni kita jumpa formula nombor 4. Cuba tuan-tuan tengok formula nombor 4 bagi siapa yang nak mengimbau balik ni. Formula nombor 4 dia kata tuan-tuan, jamak taksir untuk benda akan menjadi muannas mufrad. Masabih, yang ni adalah jamak taksir untuk benda, selain manusia lah. Mana-mana jamak taksir selain manusia, dia akan jadi apa tuan-tuan? Muannas mufrad. Apa makna dia? Satu dan perempuan. Maksudnya kalau nak guna dhamir, gunalah dhamir yang satu dan perempuan. Kalau tuan-tuan nak guna isim isyarah, kena cari isim isyarah yang untuk satu dan perempuan. Contoh kita nak kata ini lampu-lampu. Hadhihi masabih. Ataupun itu adalah lampu-lampu. Tilka masabih. Kalau tuan-tuan nak guna isim isyarah, guna yang satu perempuan. Nak sifatkan dia, guna yang satu perempuan. Nampak tuan-tuan Yang tu kesan formula nombor 4. Memang dalam Quran dia menggunakan kaedah ni. Okey. Ada soalan tuan-tuan ni formula 4? Tak ada. Tak ada Okay, wa ja'alnaha rujuman. Rujuman. Isim tak tuan-tuan rujuman? Isim. Isim sebab bertanwin. Tapi kenapa dia baris atas ni? Rujum apa maksud rujum? Rujuk kembali. Rujum, kalau rujum kembali, rujum Lemparan. Rejaman. Berlempah. rejaman cakap Melayu lah sebenarnya. Tapi dekat terjemahan tuan-tuan dia bagi apa ayat 5 ni? Pelempah. Alat pelempah. Alat. Dia sebenarnya rejaman pun boleh lah. Pakai rejaman. Rejaman. Dia jamak tuan-tuan Kalau satu kita sebut rajmun. Rajmun. Rajmun, nantilah kita bincang bentuk dia. Dia boleh pecahkan daripada fi'il. Tapi orang Melayu memang ambil perkataan rejam tu daripada situ. Jamak taksir. Apa dia? Jamak taksir juga ke? Jamak taksir. Ya. Tuan-tuan bila tengok terjemahan, dia punya terjemahan dia berganda.
Alat pelempar kan. Macam Ya. saya punya pun sama jugalah. Alat pelempar. Jadi dia banyak. Tapi tuan-tuan tak nampak dia punya waw nun, ya nun, alif ta. Yang tu tanda-tanda jamak salim sepatutnya kan? Ya. Tak ada tanda-tanda tu maknanya jamak taksir. Okey. Rujuman kenapa dia baris atas tuan-tuan? MB2. MB2. Kalau tuan-tuan ingat lagi. Ja'alna. Ja'alna ni adalah fi'il yang boleh ada dua maf'ulun bih. Sebab tuan-tuan kalau satu sahaja maf'ulun bih dia macam tergantung sikit kat sini. Wa ja'alnaha dan kami telah menjadikannya bintang-bintang tu. Lepas tu dia stop kat situ, dia tergantung. Macam masih tak sempurna dia punya ayat. Sebab tu dia memerlukan lagi satu maf'ulun bih. Tapi dalam formula 29 ada disebut tuan-tuan. Formula 29. Perkataan ja'ala ittakhadha 'allama a'ta adkhala. Kita hanya fokus pada ja'ala pun cukup dah tuan-tuan, ja'ala tu. Sebab dia banyak dalam Quran. Dia akan perlukan dua maf'ulun bih. Dia boleh ada dua maf'ulun bih. Kadang-kadang satu. Tapi kadang-kadang kebanyakannya dua. Okey. Dan kami telah menjadikannya sebagai rejaman-rejaman lisyayatin. Berapa perkataan? Dua. Lisyayati. Okey. Li ni adalah apa tuan-tuan? Haraf jar. Haraf jar. Dan selepas haraf jar mesti Majrur. majrur baris bawah. Isim majrur. Okey, ayat ni selesai tuan-tuan. Rangkap yang ni, ada tak apa-apa soalan? Syayatin. Kalau satu kita sebut apa? Syaitan. Oh, cakap Melayu lah. Kalau dua syaitan? Syaitanani. Tapi kalau banyak syaitan, syayati. Dia jamak taksir. Dia bukan jamak salim ni. Walaupun dia ada yanun kat belakang, dia sebenarnya adalah jamak taksir. Dia macam jamak salim. Macam jamak salim. Okey. Ustaz, baik. syaitan ada jantina tak? Syaitan apa dia? Ada jantina tak? Syaitan ada jantina. Kalau syaitan perempuan, syaitan lah. Dia syaitan ni jin lah. Jin kafir dipanggil syaitan. Dan jin memang ada jantina. Syaitan pun ada jantina. Okey. Okey tuan-tuan, boleh saya padam ni? Boleh Ustaz. Syaitan jin ni dia beranak tak mati kan Ustaz? Apa dia beranak tak mati? Ya. Tak mati sekarang lah. Terus panjang umur. Betul tak? Tak mati-mati. Syaitan pun mati juga. Yelah, akhirnya. Cuma tempoh hayat dia tu panjang. Panjang ya. Berbanding kita kan. Tempoh hayat dia tu panjang. Okey. Wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Wa'atadna berapa perkataan? Dua perkataan. Waw dengan atadna. Waw tu adalah waw apa? Atau. Waw ataf Ya. Dia biasanya waqaf kecil. Tuan-tuan jumpa lepas syayatin tu ada wasal aula tu kan? Ya. Dia biasanya waqaf kecil, dia macam noktah tuan-tuan. Kita boleh juga panggil pemula ayat. Waw ni waw isti'nah. Tapi tuan-tuan sebab kat sini dia ada hukum waqaf kat situ, wasal aula, sambung lebih Baik.
lebih baik. Bermakna yang lebih tepat kita boleh katakan adalah waw ataf. Tapi kalaulah tuan-tuan jumpa dia punya tanda dia qala, waqaf aula. Lepas tu tuan-tuan jumpa waw. Yang tu waw tu kita panggil waw istinaf, lebih tepat. Permulaan ayat. Sebab dia waqaf lebih baik, dia nak memulakan benda yang baru. Permulaan ayat. Okey. A'tadna yang ni adalah fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sama juga ada na, ada sukun sebelum na. Dhamir dia apa? Nahnu, dan nahnu akan jadi fa'il. Apa maksud a'tadna? Sediakan. Dan kami sediakan. Sediakan. Kami telah sediakan. Kami telah sediakan. Kan? Sediakan. Kalaulah kita jadikan dia dhamir huwa, tuan-tuan, macam mana sebutan dia? Dia dhamir nahnu. Kalau huwa? A'tada. Ni fi'il madhi agak-agaknya sifir berapa? 2. Sifir 2. Kalau mudhari' dia? Mudhari' dia Yuf'ilu akan jadi apa? yu'tidu. Yu'tidu. Daripada hamzah qata' tukarkan kepada ya, dia jadi yu'tidu. Ni tidak diganggu huruf illah lah, jadi senang cerita lah tuan-tuan. Sambungkan je. A'tada yu'tidu. Boleh nak kembangkan sampai ke petak 12. Tak ada masalah. Okey. Tapi kalaulah tuan-tuan nak cari a'tada ni dalam kamus, perkataan apa yang kita perlu cari? Huruf apa yang kita perlu cari? Ain ta dal. Cari macam tu. Jangan cari a'tada terus, takkan jumpa. Kita cari ain ta dal. Mungkin sebutan asal seingat saya atuda. Kalau sifir 1 dia atuda. Dan tuan-tuan akan jumpalah bawah atuda tu ada dia punya pecahan-pecahan lain, antaranya tada. Okey. Ni saya padam. Wa a'tadna lahum. Lahum berapa perkataan? 2. Lahum. La dengan hum. Lam ni adalah la. La apa ni? Lam haraf jar, bagi, dan hum mereka dhamir, dhamir muttasil. Azab as-sa'ir. Isim tak tuan-tuan azab? Isim. Apa tanda di isim? Mudhaf. Dia mudhaf. Oh, laju tuan-tuan perasan? Dia kalau macam mana nak teka mudhaf ni laju tuan-tuan? Sebelah dia baris bawah. Sebelah dia baris bawah. Kena rajin jeling kat sebelah ni tuan-tuan. Nampak tiba-tiba ada isim baris bawah ni. Yang ni mudhaf. Yang ni mudhafun ilaihi. Okey, baik. Dan kita tengok balik pada azab, kita dah dakwa dia ni isim. Kita nak tahu kenapa dia baris atas kat sini tuan-tuan. Apa alasan dia? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris atas. Satu lagi nak pastikan dia maf'ulun bih, apa dia? Soalan. Tanya soalan. Apa yang disediakan? Sediakan apa? Sediakan azab. Azab as-sa'ir. Apa maksud as-sa'ir? Menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala. Menyala-nyala. Ada masuk as-sa'ir. Satunya bila ulama kata as-sa'ir, dia merujuk kepada nama sebuah neraka tu lah. Nama satu neraka, nama dia as-sa'ir. Jadi kalau kita nak terjemah tuan-tuan, nak nampakkan dia tu bersandar. Dan kami telah sediakan bagi mereka azab neraka as-sa'ir.
Macam tu. Azab neraka as-sa'ir. Okey. Cuma as-sa'ir tu dari sudut bahasa Arabnya memberi makna menyala-nyala. Okey. Cuba kita bincang sedikit tuan-tuan. Apa bentuk as-sa'ir? Tuan-tuan jumpa as-sa'ir, ada bentuk yang kita biasa sangat bincang. Apa dia? Sa'ara. Sin, ain, Air. ra. Dia punya Tak musyabbahah pun mubalaghah. Mubarak. Sifat musyabbah. Sifat musyabbahah ataupun sirah mubalaghah kan? Dia bentuk dia sama dengan fa'il. Yang lain tak ingat tak apa tuan-tuan, tapi paling kurang ingat ni lah. Sebab yang ni dah selalu sangat jumpa ni. Fa'il, dia mesti akan ada tambahan ya. Ya. Okey, selain ya tu adalah dia punya kata dasar. Okey, dan bentuk fa'il ni ada sirah mubalaghah, ada sifat musyabbahah. Nak membezakan dia macam mana? Maf'ulun Dia ada maf'ulun bih. Ada maf'ulun bih ataupun tidak. Berdasarkan makna ni boleh tak ada maf'ulun bih? Tak ada. Tak ada. Tak ada maf'ul bih. Tak boleh ada. Tak boleh ada. Dia telah menyala. Tak boleh kan? Ya. Lengkap. Ya. Kalau dia telah menyalakan, yang tu boleh lah. Oh. Ia telah menyala. Jadi dia tak boleh ada maf'ulun bih. Bermakna yang ni adalah Sifat mubalaghah. mubalaghah. sifat ke sirah. Mubalaghah. Sirah. Sirah. Sirah mubalaghah. Sifah musyabbahah. Kalau yang ada maf'ulun bih, dia akan jadi sirah. Sirah. Sirah mubalaghah. Oh, okey. Terbalik tuan-tuan kan? Sirah. Dia kalau boleh ada maf'ulun bih, sirah mubalaghah lah. Maksudnya kalau sirah mubalaghah memberi makna yang melampau, yang tersangat-sangat menyala. Macam itulah. Tapi kalau sifat musyabbahah, dia memberi makna sifat yang melazimi seseorang. Kita bolehlah letak terjemahan sentiasa. Boleh kalau nak letak. Azab neraka sa'ir yang sentiasa menyala-nyala. Azab yang sentiasa menyala-nyala. Sifat neraka tu macam tu. Okey, baik. Musyabahah. Boleh tuan-tuan, perbincangan ayat yang kelima ni. Ada apa-apa soalan sebelum kita sambung? Boleh tuan-tuan? Boleh Oh, Ustaz. boleh. Boleh Ustaz. Okey. Ayat 5 ni nampak macam mudah je tuan-tuan. Kecuali kita ada bincang yang tu lah. Kita ada bincang sebenarnya isim tafdil perempuan tu kan? Ya. Isim tafdil perempuan dengan mamnu' minas saraf. Ada dua benda lah. Ada dua benda yang kita sentuh kat situ. Okey. Kita sambung, kita tengok tuan-tuan ayat yang ke-6. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina berapa perkataan? 3. Dua. Walilladzina. Wali dengan allazi. Wali dan alladzina. Nah. Waw ni waw apa? Istiqnah. Istinaf. Permulaan ayat. Li Jar. Haraf jar. araf jar. Dan alladzina adalah Majrur. Isim mausul. isim mausul. Tapi kita tak kata majrur lah sebab dia tak nampak baris bawah, ada mabni. Kalau dalam bahasa Arab dalam kitab dia akan sebut alladzina adalah isim mausul yang mabni. Tetapi di kedudukan baris bawah huruf jar. Di kedudukan sahaja. Sebab tak nampak dia punya baris. Dia tak berubah apa-apa. Okey, apa maksud walilladzina? Dan Bagi bagi orang Bagi orang-orang orang yang Dan bagi orang-orang yang kafar. kafir. Okey tuan-tuan, yang ni adalah apa? kafir. PN. Yang ni adalah fi'il N. madhi. Sebab ada waw alif. Wa alif. Okey, jadi kalau ada waw alif, dhamir dia adalah
Hum. Okay, dhamir hum. Perlu tak cari fa'il yang baris depan? Tidak. Tak Tak. perlu. Tak perlu kita jadikan hum ni sebagai fa'il. Okey, walil ladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang mereka telah ingkar ataupun mereka telah menjadi kafir. Bi rabbihim. Berapa perkataan? 2. 3. Tiga. Tiga perkataan ke dua? Tiga. Tiga. Tiga perkataan. Him. Hum. Bi rabbi dengan him. Him. Okey. Bi ni tuan-tuan adalah haraf Jar. Huruf jar, maksudnya dengan ataupun terhadap. Rabbi isim yang berbaris bawah sebab apa? Rojar. Majrur. Sebab haruf jar majrur. Dalam masa yang sama dia tak ada alif lam dengan tanwin sebab Mudhaf. mudhaf. Ada dia ni mudhaf. Dan kita kena tengok sebelah dia betul tak mudhafun ilaih? Betul. Dhamir yang melekat dengan DMDI. DMDI. Tapi kalaulah kita dakwa tuan-tuan Rabbi mudhaf, tapi tengok-tengok sebelah dia tak ada tanda-tanda mudhafun ilaih, bermakna dia tu adalah mamnu' Nasraf. minas sarf. Kaedah dia macam tadi itulah. Tapi kebanyakannya kita akan jumpa isim tu tak ada alif lam dengan tanwin sebab mudhaf. Yang tu memang paling banyak kita jumpa. Ustaz, Okey. Ya. tapi Ustaz kata tadi mamnu minas sorof tak boleh ada baris bawah kan? Apa? Mamnu' minas sarf dia tak boleh ada. Baris bawah. Oh, nak kata Rabbi ni boleh baris bawah. Minas Tu contoh je tadi. Contoh sahaja. Rabbi ni memang bukan mamnu' minas sarf pun. okey. Aja je bagi contoh tadilah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Rabbi kadang-kadang kita doa tuan-tuan jadi apa? Rabba kan? Rabbana, Rabbu wa Rabbuna Ar-Rahman. Dia ada macam-macam baris. Rabbu, Rabba, Rabbi. Baris bawah pun ada. Okey. Yang ni saya padam sikit. Kita sambung tuan-tuan. Azabu Jahannam. Saya nak menyambung tu sebab dia ada kaitan sikit. Azabu Jahannam. Tuan-tuan jumpa azabu. Okey. Yang ni isim tak tuan-tuan? Isim. Isim. Kenapa? Mudhaf. Mudhaf. Okey, dia adalah isim dan tanda isim yang kat sini adalah mudhaf. Di depan. Ini mudhaf. Sebelah dia mudhafu ilaih tak? Tak. Tidak. Betul tak tuan-tuan yang ni? Mamnu Boleh minas tak sarf. kata mudhafu ilaih? Tak boleh. Boleh. Tak, dia Tak bayangkan. boleh. Macam tak ada tanda je. Dia Macam tak ada tanda. Mudhafu ilaih sepatutnya baris apa? Majrur. Bawa. Patutnya baris majrur bawah. Ni baris bawah tak? tak. Tengah fast ke? Tak ke? Yang ni sebenarnya baris bawah. Wah. Macam mana nak isim? Cumanya tuan-tuan yang ni dia adalah mamnu' Minas sarf. minas sarf. Jadi tuan-tuan nampak macam ni lah keadaan dia. Memang perkataan selepas azab. Azab dia bersandar. Tadi kita jumpa azab as-sa'ir kan? Azab neraka as-sa'ir. Kan dia bersandar? Azab jahannam. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa dekat dalam Quran azab benar. Dalam doa kita azab benari. Jadi dia memang kebiasaan dalam Quran dia tu bersandar. Azab api. Dan kat sini pun dia bersandar, betul dia bersandar, mudhaf. Neraka Jahannam. Dan selepas dia kita panggil mudhafun ilaih. Cuma dia tidak berbaris bawah, dia guna baris atas sebab mamnu', Minas. sebab dia mamnu' minas sarf. Ini kategori yang mana satu yang Yang ni kalau nak tengok kategori Jahannam
Saya pun tak pasti sebab kadang-kadang ada juga mamnu' minas saraf yang dia ni tak ada kategori. Maksudnya kata nama khas. Dia kalau kira kata nama khas. Kata nama khas boleh juga. Cuba tuan-tuan tengok kata nama khas. Cuba tengok dekat kata nama khas. Dia bukan sifat lah. Bukan sifat dan dia bukan yang kita bincang hari itulah. Paling-paling pun mungkin dia kata nama khas. Itu pun kalau sesuai masuk kat situ. Cuba tengok muka surat 76. 77. Azab Jahannam. Ni semua kata nama khas tuan-tuan. Cuba tengok yang muka surat 77. Yang pertama dia kata yang sebelah kanan tu muannas hakiki lafzi. Apa maksud muannas? Perempuan. Muannas maksudnya perempuan. Okey, hakiki apa maksud hakiki? Sebenarnya. Pada hakikatnya. Pada hakikat perempuan. Sebenar. Oh, stuck sikit yang saya tuan-tuan Ya, betul. Muannas yang pada Alah, sangkut-sangkut dah. Zainab ada tanda perempuan tak tuan-tuan? Tak ada kan? Ustaz putus Ada. je. Oh, ni terputus-putus ya tuan-tuan. Sekejap Gambar je Ustaz tadi. tu. Alamak, dah terputus lah Sekejap. Tak apa Ustaz, boleh. Sikit Lah, je. boleh Okey letak dah. je. Okey dah. Sekat-sekat lah. Dahulu Okey dah. Okey, sikit-sikit je. Ya, Boleh. ya, Kita pun dah nak habis dah kan? Boleh Okey. sambung. Okey, kita sambung sikit lagi lah. Harapnya okey sikit. Ustaz, saya nak tanya. Okey, yang pertama muannas hakiki. Ya, Tak apa, Ustaz teruskan dulu. apa dia? Ustaz teruskan dulu, nanti saya tanya. Oh, teruskan dulu. Okey. Kita bincang dulu tuan-tuan. Muannas hakiki maknanya perempuan yang secara hakikatnya lah. Zainab dia tidak ada tanda tetapi memang kita tahu Zainab tu perempuan, tak ada orang lelaki nama Zainab. Kan, tu maksudnya hakiki. Yang kedua tuan-tuan muannas lafzi. Lafzi secara lafaznya. Maksudnya dia ada tanda perempuan tapi secara hakikatnya dia bukanlah perempuan. Contoh macam nama apa tuan-tuan? Hamzah, Talhah, Ubaidah. Tiga-tiga nama dekat situ semuanya ada tanda ta marbutah tapi dia bukanlah perempuan tuan-tuan dia perempuan dari sudut lafaz sahaja. Jadi kalau dia ada tanda-tanda macam ni hakiki ataupun lafzi tuan-tuan dikira sebagai mamnu' minas saraf. Tapi ada juga perkataan yang dia kedua-duanya ada. Aisyah ataupun Khadijah. Dia ada tanda perempuan, dia ada ta marbutah. Dalam masa yang sama dia memang perempuan. Itu memang hakiki dan juga lafzi. Okey. Okey, yang lain tuan-tuan tengok dia ada tanda-tanda yang lain lah. Ada penambahan alif nun, nama bukan Arab yang lebih daripada 3 huruf, Ibrahim, Ismail, Israel. Itu semua nama bukan Arab. Nabi Ibrahim bukan nama Arab. Yusuf, Yaqub. Banyak nama-nama Nabi yang sebenarnya bukan Arab dan lebih daripada 3 huruf. Maksud Okey, bukan nama Arab ke, Ustaz? apa dia? Bukan bahasa Arab ke? Nama-nama. Dia bukan bahasa Arab sebenarnya. Ibrahim bukan nama yang diambil daripada bahasa Arab. Ibrahim dia bukan. Ustaz, terima kasih Okey. Ustaz. Sama-sama. Okey. Mana lagi tuan-tuan kita tengok berkembar atau yang digabungkan. Nama-nama tempat ni biasanya nama-nama tempat lah tuan-tuan. Hadramaut, Shah Alam, Kuala Lumpur. Dia macam bergabung kat situ kan. Yang ni pun samalah. Ni semua nama-nama tempat. Ma'dikar, Ba'labak, itu semuanya adalah nama-nama tempat yang digabungkan. Okey. Dan dia ada bentuk-bentuk juga. Mana-mana nama bentuk yang dia gunakan bentuk fu'al, Umar, Zuhal. Apa lagi? Fu'ad. Jadi mana-mana yang ada bentuk-bentuk macam fu'al ni, yang tu pun mamnu' minas saraf. Yang terakhir sekali tuan-tuan bentuk fi'il.
Bentuk fi'il. Nama orang tapi bentuk dia tu macam fi'il. Cuba tuan-tuan tengok Ahmad. Ahmad tu macam fi'il apa? Madi. Al-Amar. Samada. Ahmad fi'il mudhari'. Ya, madu. Ahmad adalah fi'il mudhari' tuan-tuan. Ya. Kan? Sebab dia ada adita tu. Ahmad dari sudut maknanya aku sedang memuji. Tu makna Ahmad kalau ikut bentuk fi'il dia. Macam Yazid. Yazid fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari'. Yanbu' tadmur, yang tu pun sama fi'il mudhari'. Tapi tu bukan fi'il. Yang tu nama orang. Jadi mana-mana nama orang yang mengikut cara-cara sebutan fi'il, yang tu pun Arab kata mamnu' minas sarf. Okey, kita berbalik pada perbincangan Jahannam tadi tuan-tuan. Jahannam ni kenapa dia mamnu' minas sarf? Dia masuk mana-mana kategori tak kat sini? Macam tak ada. Macam tak ada kan? Kalau nak teka pun tuan-tuan, kalau lah kita nak ambil pun mungkin dia masuk yang kategori pertama tadi, iaitu mu'annas hakiki. Lafzi. Hakiki. Mu'annas hakiki. Sebab nak kata lafzi, Jahannam ni ada tak tanda perempuan? Tak Tak ada. ada. Lafzi, lafzi dia mesti ada nampak tanda. Nampak ta marbutah ke, apa-apalah, alif maksurah ke, alif mamdudah ke, yang tu tanda perempuan. Tapi kat sini dia tak ada. Kita boleh kata mungkin mu'annas hakiki. Kemungkinan tuan-tuan. Ataupun mungkin dia tidak termasuk pun dekat mana-mana bentuk kategori kat sini. Okey. Kita bincang balik tuan-tuan yang dekat sini. Kita nak selesaikan. Okey, mudhaf ilaih ni tuan-tuan selesai Ya. Yang ni mudhaf, yang ni mudhafu ilaih. Dia berbaris bawah, cuma dia guna baris atas sebab mamnu' minas sarf. Minas sarf. Azabu kita nak bincang. Kenapa dia berbaris depan? Mubtada Ustaz. Mubtada kan? Mubtada muakhar. Mubtada, boleh? Mubtada muakhar. Pada mesti ada khabar. Ada muakhar. Kalau mubtada mesti ada khabar, jadi macam mana? Khabar dia daripada lilazi Ustaz. Khabarnya di mana? Syibih jumlah. Khabarnya adalah syibih jumlah. Cuba kita semak balik rujuk formula nombor 17. 17 ni dia memang biasa jumpa dalam Quran. Mana-mana ayat yang dimulakan dengan haraf jar ataupun zaraf. Ni dimulakan dengan apa? Haraf jar kan? Jadi dia kata mubtada'nya akan diakhirkan. Dan dia punya khabarnya akan diawalkan. Dia terbalik kedudukan dia. Jadi tuan-tuan, kita nampak kat sini mubtada' dia duduk kat hujung-hujung sikit. Kita panggil mubtada' apa? Akhir. Akhir. Mubtada. Akhir. Mana khabar dia? Lilladzina. Kan semua Sibih jumlah tu lah. Lilladzina kafaru bi rabbihim, macam tu lah lebih kurang. semua Syibih jumlah. Sibih jumlah. Jadi tuan-tuan, kalau nak tulis nota dia, buat je lah. Khabar, muqaddam. Khabar dia datang dalam bentuk apa? Syibih jumlah. Syibih jumlah. Macam tu. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Dan bagi orang-orang yang mereka telah ingkar terhadap Tuhan mereka, azabu jahannam, adanya azab api neraka jahannam. Jadi bolehlah disengkangkan dengan adanya ataupun terdapat pun boleh juga tuan-tuan. Mubtada' khabar boleh disengkang dengan adalah, ialah, apa lagi tuan-tuan, berada, terdapat, ianya, adanya, yang tu pun boleh. Jadinya adanya azab api neraka jahannam ataupun terdapat azab api neraka jahannam.
Tapi kalau kita susun balik tuan-tuan, mengikut dia punya susunan yang asal, mubtada' lu baru khabar, dia akan jadi macam mana? Azab api neraka jahanam adalah untuk orang-orang yang telah ingkar terhadap Tuhan mereka. Boleh tak? Ya. Boleh Ustaz? Boleh juga. Dia sama je. Ha. Tapi dekat yang ni, kenapa kadang-kadang Al-Quran tuan-tuan dia terbalik susunan dia. Cantikkan rima Ustaz. Bahasa dia. Cantikkan rima, kadang-kadang satu cantikkan rima lah. Satu lagi, kadang-kadang mana-mana yang diakhirkan dalam bahasa Arab tu, dia di-highlightkan lebih sebenarnya. Jadi bila Allah letakkan mubtada'nya di akhir, maksudnya Allah nak highlight apa? Penting. Api neraka jahanam. Mana-mana kalaulah ayatnya dia punya orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka tu dia diletakkan di hujung. Yang itulah yang nak ditekankan lebih dekat sini. Tu antara hikmah-hikmah dia lah kenapa terbalikkan kadang-kadang. Okey. Boleh tuan-tuan? Allah Yes. Sikit lagi. Alas. Okey, nak kita habiskan ke tuan-tuan ayat ni? Habiskan Ustaz. Habiskan lah Kita habiskan satu lagi. Wa bi'sal masir. Bi'sa. Okey, wa bi'sa. Wa bi'sa dua perkataan. Dan bi'sa tuan-tuan. Bi'sa ni apa? Isim ke fi'il? Isim. Isim tafdil. Isim. Kata Fi'il madhi. Madi. amat buruk. Fi'il madhi. Macam mana boleh tahu fi'il madhi? Ada bentuk ke? Ada huruf illa tu. Ada huruf? Bila. Illa. Illah. Di atas. Mudhaf Oh, mana huruf illah dia? Bi'sa ni mudhaf kan? Dia punya, Ha. dia punya root word dia alif ni. Bi'sa. Yang ni secara ringkas tuan-tuan. Sebenarnya dia adalah fi'il madhi. Dia fi'il madhi, tetapi dia adalah fi'il madhi yang dah beku. Jamid kita panggil. Fi'il madhi jamid yang bermakna beku. Fi'il madhi jamid. Jamid ni maksudnya beku. Apa makna beku tuan-tuan? Boleh tukar Ini tak boleh dipecah-pecahkan dah. Maksudnya dia tidak boleh dipecahkan kepada fi'il mudhari', dia tak ada fi'il amar. Dia hanya ada fi'il madhi sahaja. Tuan-tuan nak pecah, nak bincang sifir berapa, dia tak ada sifir. Jadi bi'sa ni seorang-seorang bi'sa ajalah. Orang Arab panggil fi'il madhi jamid. Okey. Tapi kita tetap layan dia macam fi'il yang biasa. Tuan-tuan tengok fi'il madhi di hujung dia ada tak penambahan? Tak ada. Tak ada. Kita akan tengok dia mesti ada dhamir juga. Dia fi'il tetap ada dhamir. Jadi dhamir dia apa? Huwa. Okey. Dhamir dia huwa. Kalau dhamir huwa kita akan cari isim yang berbaris depan. Ada tak? Sir. Ada. Al-Masir. Siru. Al-Masir. Jadi ni adalah isim, ada alif lam dan dia berbaris depan sebab fa'il. Fa'il. Huwa ni perlu tak terjemah? Perlu. Yang ni tak perlu dah terjemah. Kita ambil terjemahan Al-Masir. Apa makna Al-Masir? Tempat kembali. Tempat kembali. Ni boleh dibincangkan ni. Nanti kita bincang bentuk dia hari Rabu ni. Bi'sa. Bi'sa apa maksud bi'sa? Amat buruk. Amatlah buruk. Seburuk-buruk. Amatlah buruk ataupun seburuk-buruk Sebab tu kita nampak terjemahan dia sama sikit macam isim tafdil. Seburuk-buruk. Tapi dia saya bukan isim tafdil lah. Dia ni fi'il madhi jamid. Ada satu lagi yang ya.
Yang tu tamyiz masir. Al-masir. Oh, tamyiz. Kalau tamyiz dia mesti ada apa? Oh, baris Tamyiz atas. dia mesti baris Atas. baris atas. Mansub. Mesti ada baris mansub atas. Contoh tuan-tuan, wa bi'sal masir. Lepas tu tuan-tuan jumpa ada satu lagi isim yang berbaris atas. Yang tu kita panggil tamyiz. Tamyiz. Yang ni tak ada tamyiz lah kat sini. Okey. Yes. Ada satu lagi lawan bi'sa ni tuan-tuan, ni'ma. Ni'ma. Yang tu pun jamik jugalah. Dia ada satu tu je. Dia tak boleh kembang lah. Ini amatlah baik, yang tu amatlah buruk. Bi'sa, ni'ma. Kalau na'am tu dia isim Kalau na'am adalah haraf. Haraf. Na'am yang kita sebut ya tu kan. Betul ya tu kan. Yang tu adalah haraf. Apa dia? Itu beku juga. Itu beku juga ke? Apa dia? Beku. Oh, na'am. Ni'ma. Ni'ma ke na'am? Na'am. Kalau na'am dia haraf. Haraf memang semua beku. Memang. Kalau haraf ni memang semua beku dah. Dia tak akan ubah apa-apa. Okey. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan dapat kita ambil. Hari ni kita dapat ayat apa? Satu ayat lebih. Walilladzi, cuba kita terjemah sekali tuan-tuan sebelum kita tangguhkan. Walilladzina, Bagi orang-orang yang orang yang ingkar dan bagi orang-orang yang ingkar kafaru bi rabbihim, dengan Tuhan mereka terhadap Tuhan mereka, azabu jahannam. ada siksa, ada azab, ada siksaan neraka jahannam. Adanya azab neraka jahannam. Okey, wa bi'sal masir. Apa maknanya? dan amat buruk tempat kembali. Dan amatlah buruk tempat kembali itu. Mana dapat itu tu? Al-masir, iaitu dia merujuk kepada jahannam lah. Merujuk kepada api neraka jahannam. Okey. Wallahu a'lam. Hari ni senang tak tuan-tuan? Ke macam mana? Okey. Perbincangan hari ni. Okey sikit. Hari ni okey sikit Laju sikit. Kita banyak macam ulang-ulang sebelum ni kan? Ya. Ustaz nak tanya. Ya. Yang selepas walillazi tu kafaru bi rabbihim ialah silatul mausul kan? Silatul mausul. Betul. Kita jumpa alladzina isim mausul kan? Selepas isim mausul akan adanya silatul mausul. Dia akan menerangkan isim mausul tu, iaitu kafaru. Kafaru tu adalah apa? Fi'il. Jadinya dia punya silatul mausulnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dia senang je lah kat situ. Kita nampak dengan jelas. Okey. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita bertemu, kita sambung lagi ayat yang ke-6 ayat ke-7 tuan-tuan Ayat ke-7 hari Rabu ni. Kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan suratul 'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ila liqa.